Lama dia nyanyi. Okey, bagi pihak penganjur kita mengucapkan agar semua yang hadir ni boleh untuk hibur bersama keluarga masing-masing, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Terima kasih kepada pihak penganjur yang memberi kesempatan malam ni untuk kita duduk-duduk, dinamakan rancangan hiburan santai. Hiburan santai. Ini karaoke dah ni. Biasanya kalau kita buat hiburan santai, kita bergolek-golek atas lantai. Ini kita lain dah, okey dah sikit dah ni. Jadi kita pun mengucapkan terima kasih kepada orang Batu Rakit. Ini antara salah satu daripada 7 keajaiban dunia tempat ni lah. Batu boleh buat rakit, tempat lain buat batang pisang, buat pakai buluh. Sini batu buat rakit ni hebat. Dan dunia antara 7 benda ajaib dunia adalah Batu Rakit. Jadi ucapkan selamat datang. Dan ini yang tuan-tuan tengok, yang tuan-tuan duduk daripada semalam hari ini sampai esok, apa saja acara, satu saja motifnya untuk menyatukan, untuk memberikan kefahaman, untuk kita sama-sama insaf, baik dalam apa cara pun. Dengan kuliah-kuliah kita insaf, dengan orang mengaji kita insaf, dengan pertandingan bank tadi kita insaf, dengan pertandingan pidato tadi kita insaf, dengan juga malam ini ada sedikit hiburan-hiburan daripada orang yang insaf. Zua yang insaf, saya insaf, Syatul Amal yang insaf, kita semua insaf. Jadi kita cari satu jalan, macam mana kita nak buat kerja buat kita ni dalam keadaan yang diredai oleh Allah, supaya kita nak berhibur juga, tapi jangan sampai, kata Ustaz Azhar, jangan sampai jadi najis, jangan sampai sesat, jangan sampai salah. Yang duduk dengar pun sama juga, jangan sampai terlalai mendengar. Jadi hiburan yang diberikan tu adalah hiburan yang tidak membuatkan kita semua menjadi rosak, insya-Allah. Kerana apa? Kerana inilah cara hidup Islam. Cara hidup Islam yang ada macam-macam, yang ada bagai-bagai orang, yang ada bagai-bagai bangsa. Jadi dalam kehidupan yang semua jenis orang ada ni, kita tak boleh nak ambil satu bab aja. Kita tak boleh nak buat okey, kalau Islam menang, semua kena mengaji ya. Tak boleh buat macam itu, nanti orang tak suka. Waktu mengaji kita mengaji, waktu bang kita bang, waktu menyanyi kita menyanyi, waktu kita duduk mendengar kita mendengar. Jadi baru ada kepelbagaian dalam hidup, jadi kita pun tidak bosan. Dalam pada itu kepelbagaian yang ada ni, perkara bagai-bagai kita dengar, ada yang gambar alailah. Dan perkara-perkara kita dengar semua ni, yang satu kita kena ingat bahawa segala benda adalah dengan kudrat Allah yang dia beri pada kita. Kita boleh mendengar, kita boleh menyanyi, tuan-tuan boleh mendengar. Orang menyanyi berkuasa mengeluarkan nyanyian daripada mulut dia, tuan-tuan ada telinga mendengar. Masing-masing kita insaf bahawa ini nikmat daripada Allah beri pada kita. Jadi kita relax, kita jangan over gitu. Kita jangan berlebih-lebihan, kerana Allah tak suka pada orang yang melampau. Jadi bersama saya malam ini kita nampak, tuan-tuan nampak, yang tiga tu bukan kumpulan left-handed tu, kumpulan Syautul Amal. Kumpulan Syautul Amal ni dia ada empat orang sebenarnya, tapi yang keempat ada seorang tu, dia sedang membuat master. Ada kelas master. Master ni macam master chef, master kungfu, mana hebat, dia hebat. Dan dia nak menambahkan kehebatan dia, maka dia ada kelas di AIA, Ustaz Fakhrul Razi ataupun Imam Muda yang tak dapat hadir. Jadi kita kenalkan yang tiga yang hadir ni. Yang tak hadir tu kalau saya suruh dia kenalkan nama pun dia tak boleh datang. Jadi kita yang silakan daripada hujung, yang handsome, macam apa nama nyanyi Korea tu? Oh ya, betul. Okay. Kita silakan kenalkan nama satu-satu pada, silakan. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang kampung Pekalan Atap Batu Rakit? Baik.
Baik semua Baik. tolong jawab. Alhamdulillah. Jadi saya diminta perkenalkan diri saya kepada orang-orang Batu Rakit semua. Nama saya Muhammad Sabri bin Abdullah. Umur lebih kurang dalam 20 tahun lah. Saja. Ini kata pertumbuhan keuntungan yang lebih daripada modal. Orang Batu Rakit ni betul ni, nipu. 20 tahun. 36 tahun, dah berumah tangga, dah mempunyai anak mata pula dah. Cahaya mata. Tiga orang, alhamdulillah, dan sekarang ni bekerja sebagai seorang pendidik lah di Shah Alam. Berasal daripada Jengka 9. Ada orang Pahang sini yang mustaqil kat sini? Ada. Tak ada. Ada. Tak nampak gelap. Gelap. Okey lah. Lepas tu kena bagi lampu sikit. Nampak kita. Gelap kita nampak dia. Tak nampak Kita depan. tak tahu siapa dari Kuantan, tak ada orang kampung kita ke, ada kawan sekolah dulu ke kan. Tapi tak apalah. Pagi ni rasanya daripada Jengka 9. Jengka 9 Pahang. Jengka ada berapa semua? Jengka dalam 30 lebih pula dah. 26 semua. 26 Jengka. Kalau kata orang Batu Rakit pernah pergi tu 26 Jengka semua macam Shah Alam. Kita nak tanya Jengka tu apa? Saya pun tak boleh cakap. Pakciknya jengking. Pakcik pada jengking, Jengka. Jengking tu apa? Jengking tak tahu, jengkreng lah. Tapi memang nama Jengka saya lah, nama Jengka lah. Cuma tak dapat nak rungkaikan sebab apa yang Jengka. Tak wajib tu. Cuma Batu Rakit tu. Tak ada nas yang mengatakan bahawa kita wajib mengetahui tempat Jengka. Baik, silakan. Yang kedua Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Saya nak dengar suara orang Batu Rakit jawab salam boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada orang. Tadi dalam gelak ni. Jadi alhamdulillah, nama diberi Abdul Alim bin Zakaria. Alhamdulillah. Abdul Alim bin Zakaria. Berapa bang? Umur? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Okay. Teruskan. Lelaki tak puan tak jatang. Berasal daripada kampung Teluk Ketapang, Seberang Taki. Dekat je. Kat sini kan? Kat sini juga. Sini. Orang Patah jugalah. Kalau Batu Rakit orang Patah, kita orang Patah juga. Teluk Ketapang, Seberang Taki. Kampung At-Takir ya. At-Takir, yang betul tu. Berumur 29 tahun. Alhamdulillah. Antara ahli suatu amal yang paling muda lah. Yalah. Yang paling kecil, yang paling junior. Antara lah memang lah. Memang. Bekerja sebagai seorang pendidik sama macam Ustaz Sobri. Pendidik di daerah Setiu. Dekat juga sini. Kalau sini Parlimen Setiu, saya mengajar di kawasan Setiu juga. Tapi bukan kawasan Batu Rakit ni lah, di belah-belah kawasan Sungai Tong. Kenapa lagi? Kalau tak ada. Kalau ada, kalau tak ada tak. Gitulah. Maknanya alhamdulillah, isteri baru seorang, anak baru 2. Okey. Allah Allah. Dia seorang lelaki yang juga isteri baru seorang tu ada cita-cita nak lagi tu. Menunjukkan sifat sebenar seorang lelaki yang tidak cacat. Orang tak ada dia bagi cakap. Kalau rumah ada dah kahwin, ada seorang isteri yang paling saya sayangi dan takkan lupa seumur hidup saya. Entah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Firdaus bin Sahidin. Pun orang Jengka juga. Kalau dia 9, saya 10. Saya Jengka 10. Sebelah-sebelah lah. Jengka sebelah-sebelah aja. Dilahirkan pada tahun 1981. Sekarang bertugas sebagai seorang penterjemah bahasa Turki. Bahasa Turki ke bahasa Melayu lah. Dan tinggal di Bandar Baru Bangi, Selangor. Tinggal di Bangi? Tinggal di Bangi, kerja di Bangi jugalah. Kalau rumah kat Seksyen 7, kerja kat Seksyen 8. Ya, saya muskil sikit. Satu bertugas di Kuala Lumpur, Shah Alam. Satu di Bangi, satu di Terengganu. Macam mana berkumpul dan kami memang asalnya daripada kecil bang. Tahun 1998 kami semua ke-4 lah. Kalau dulu kami ber-7. Sekarang kami tinggal ber-4. Semua dulu ber-7 kami. Ke-7 orang kami tu belajar di Terengganu. Belajar Terengganu. Di mana lu belajar tu? Di
Kalau kami yang besar ni, dulu dia kecil, kami besar. Kami yang remaja masa tu belajar di pusat pengajian Taman Islam Kemaman. Orang Mamang lah. Mamang. Saya tahu. Dan kami bertiga lagi di Mahat Tafiz wa Tarbiyah. Masa tu remaja atau yang besar kalau Ustaz 4 orang, yang kecil 3 orang. Ustaz Alim, Imam Muda Fakrul dan seorang lagi Ustaz Syauki. Lepas tu jumpa semua selalu rancang-rancang. Memang ni dah lama nyanyi ni ya. Tahun 98. Tapi yang 98. tahun 2001 berhenti sekejap, semua sambung pengajian. Macam saya dengan Ustaz Sobri pergi ke Sudan, Ustaz Alim ke Mesir, Ustaz Fakrul ke Syria dan Yaman. Jadi kami berkumpul semula tu dengan atas semangat almarhum Ustaz Abu Bakar Cik lah, yang mencetuskan kembali semangat kami untuk bersatu pada tahun 2013. Jadi Ustaz Bakar Cik memang ada peranan sangat besar dalam kemunculan semula Sautul Amal. Maksudnya satu amal. Maknanya kalau ada anak-anak muda nak jadi penyanyi, boleh jadi penyanyi. Ni dia ustaz-ustaz ni, dia belajar, dia nyanyi, dia sambung belajar, dia boleh nyanyi. Lepas nyanyi kan, dia boleh tidur. Itu je. Dah senang je kerja. Dia kalau nak jadi penyanyi, boleh. Tapi kena ada ilmu. Sebab nak dinyanyikan malam ni, lagu-lagu yang nak dinyanyikan oleh Satu Amal malam ni kita dengar. Yang tadi sebelum kita datang, kita dengar suara kaset dia, lagu-lagu hentak kaki macam Metallica tu. La ilaha illallah. Saya dah dengar lagu tu. Wah, itu kalau nyanyi itu memang semangat tu. Tapi mesti ada ilmu, mesti ada kefahaman, baru nyanyi, baru suara. Baik. Kita berhenti sementara. Lepas ni kita akan melihat bagaimana Satu Amal beraksi. Kita di sebelah saya. Saya tak boleh tanya. Saya tengok, saya kenal lah. Tuan-tuan kenal ni. Dulu ada satu kumpulan. Nama kumpulan ni Ekspedisi. Dia orang ni bukan pergi ke Nepal naik Gunung Everest, tak. Dia kumpulan rock tanah air. Rambut semua melebihi 3 kaki. Campur 2 kaki yang ada, 5 kaki seorang. Menyanyi satu Malaysia. Macam-macam lagu. Lagu tak ada yang slow. Lagu slow pun bising. Nama kumpulan Ekspedisi ini dianggoti oleh 4 orang. Pada mulanya Mael, pemain bassnya Zua, pemain gitarnya Izo, pemain drum Emi. Lepas tu Mael direhatkan, masuk Ali. Lepas tu Mael masuk balik. Lepas tu begini. Dan rambut panjang sangat sampai ke tanah, berhenti nyanyi. Akhirnya entah macam mana Zua telah memutuskan untuk menjadi orang masjid ketika itu. Saya jumpa Zua di masjid. Saya pergi semayang masjid. Pada dalam saya tengok, ini Tok Siak ke pemain bass? Saya nampak. Pasal dia sibuk ketika dengan apa atas masjid. Dia sibuk mengurung-mengurungkan masjid manusia. Kita tengok, betul lah pemain bass Ekspedisi, nama dia Zua. Wah, tapi dia jadi orang masjid. Lama-lama dia pun rapat, akhirnya banyak bercampur dengan kumpulan-kumpulan yang sama-sama mencari agama. Hidup seperti biasa, tapi sama-sama mencari agama, sama-sama mencari redha Allah. Ini Zua bersama dengan sepentas dengan orang-orang yang menyampaikan dakwah, tapi dengan cara dia. Lagu-lagu dia malam ni kita dengar ni, kita Zua. Saya saja cerita ni sebab kalau Zua cerita nanti pasal Zua ni dia nampak je rock, tapi dia romantik. Dia cakap sepatah lambat sampai dia saya cerita. Kan bila kita Zua dia cerita sejarah dia, macam mana Zua kembali ke Pengkajalan. Jeng cerita kan. Sabar. Dan kami hanya 3, 4, 5 orang saja malam ni. Jadi permulaan ni untuk melegakan perasaan, untuk memberikan sedikit kelonggaran, melegakan nafas masuk dan keluar, untuk memberikan adik-adik keceriaan, untuk memberikan rasa orang yang menjual air itu kesian, antar kita air sejuk, kita datang menyanyi kan, betul kan? Kita bernyanyi dulu. Jadi saya rasa kita bermula dengan kumpulan Syautul Amal dulu. Syautul Amal, apa maknanya Syautul Amal? Bukan syaut, dia Syautul Amal. Itu yang saya confuse. Saya ingat separuh orang putih, separuh Arab. Sebab Syautul itu kumpulan shout to your heart and not to blame. Shout. Okay, shout. Apa tu Bon Jovi.
Itu Bon Jovi, Shout to Your Heart. Okey, jadi kita silakan. Ready music? Kami Satu akapela nama? dulu. Belum. Okey, tak apa. Kami ada akapela dulu, Pak. Okey, baik, saya serahkan pentas selama 38 minit kepada Lamanya 38 minit. Silakan. Bismillah. Awil kalami uhdi salami ala Muhammad khairil anami uhdi salati jazila syukri ala habibi Muhammad rasuli awil kalami uhdi salami ala Muhammad khairil anami uhdi salati jazil syukri ala habibi Muhammad rasuli صلوا على خير العباد المصطفى كنز الرشاد شفيعنا يوم المعاد لتبلغوا نيل المراد صلوا على خير العباد المصطفى كنز الرشاد شفيعنا يوم المعاد لتبلغون إلى المراد صلوا على خير العباد المصطفى كنز الرشاد شفيعنا يوم المعاد لتبلغون إلى المراد لتبلغون إلى المراد لتبلغون إلى المراد Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sini tengah sikit. Tak balance. Okey. Jadi tadi kita dah ta'aruf sikit lah pasal Sautul Amal. Ya, betul. Jadi Alhamdulillah lah, ni buat pertama kalinya saya rasa Sautul Amal di Batu Rakit. Ke pernah sebelum ni? Sebelum ni pernah. Masa kecil dulu. Solo. Siapa Solo tu siapa? Solo. Entah. Persembahan solo di sini lah, Kelatak ni. Oh. Kelatak juga. Tak silap saya tahun 2001 2002 gitulah. Oh, lama dah. Masa saya Masa tu kecil. begitu lagi. Masa tu kecil ke? Masa tu memang kecil lah. Kecil lah. Dengan Ustaz Akil Hai masa tu. Tarah masa tu kan? Okey. Okey, jadi lagu kedua kami. Tadi intro lagu pertama kami. Jadi lagu Awil Kalami tu tak pernah dirakamkan lagi. Tapi lagu yang selawat sebenarnya Sallu ala Khairil Ibad tu pernah dirakamkan dalam album Lambayan Kasih. Kalau Dunia Dunia. Kalau ingat dengar lah. Dan ada permintaan daripada Ustaz Nazri tadi supaya nasyidkan juga lagu lama lagu. Terima kasih. Jadi kita pun tak terkilan lah kerana sampai Batu Rakit tu biar adalah nasyid. Jadi kedua kami mengimbau nostalgia zaman persekolahan kami pada tahun 1994 sampailah 2001. Lagu ni lagu yang kita buatkan dalam album kami yang pertama yang berjudul Amal Kerana Allah. Lagu berjudul Nostalgia. Track 9. Track 9 ni. Apa yang tahu boleh nasyid sama-sama insya-Allah. Terkenang sebuah memori lalu
lalu, kisah persahabatan kita bersama di dalam satu pengajian, menuntut ilmu dan pengalaman. Mengingatkanku pengorbananmu, bertahan padu di kalbuku. Mengingatkanku pengorbananmu, bertahan padu di kalbuku. Bersama rakyat taulan dan guru, tawarianmu menghiburkan hatiku. Indahnya suasana ketika itu, terjalin ukhuwah sejati. Nasihatmu sungguh bermakna bagiku, mengenalkanku erti kehidupan. Susah payah kita hadapi bersama, itulah sebab dalam kehidupan. Ya Tuhanku, tabahkan hatinya, kuatkan semangatnya untuk menghadapi hidup. Limpahkanlah maghfirah dan kasih sayangmu, agar hidupnya sejahtera di dunia akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kalau Terima kasih. mungkin kalau adik-adik ataupun apa para pemuda lah yang sebaya kami mungkin ingat lagu ni. Beritahu mengimbau Sebab kembali lagu sama sekali, sekolah dengan kami insya-Allah. Ya, ya, betul, Dia- betul. Dia hafal lagu ni. Tapi tak dengar orang nyanyi. Bukan kita tak tahu Sebab kita kita dengar, kita dengar kan. Kita kuat sangat. Jadi bila nasyid lagu tu tadi rasa sedih sikit lah. Terimbau kenangan masa kecil-kecil dulu, Masa mandi belajar dulu, telaga kan. Masuk rok. Masuk Barang, gok. barang. Main nusuk dalam gok. Menusuk. Buat apa duduk dalam rok? Nusuk dalam gok. Tak buat hafalan lah kan. Tak siap kerja sekolah, macam-macam lah pengalaman. Masa kecil cara kecil, masa besar cara besar kan. Abang Mbok ada lagi masa untuk ada lagi ya? Okey, satu lagu lagi. Baik tak bunyi Okey. kan Mbak ni. Satu lagu lagi. Kita Bincang-bincang. Kita nyanyi lagu yang semangat sikit. okey, naikkan semangat tu. Kita lagu tajuk dia LP. LP pula. Langkah. Berjuang. Siapa tahu lagi. ARC suka. Mana ARC? Abang-abang ARC suka lagu ni. Okey, Langkah Berjuang. Track berapa? 4. Track keempat. Sila. Siapa-siapa yang tahu lagu ini, kita boleh sama-sama santai, berhibur insya-Allah. Syarat dengan mesej perjuangan insya-Allah. Berjuang melangkah berpasi ikrar, lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati, redha Allah cita tertinggi. Langkah yang diatur bijak, tangkas dan perkasa, lafaz yang ditutur benar, berhebat dan berpada, tindakan berhikmah, mentaati pimpinan, membara semangat
syiar kebanggaan. Uang tali kesatuan, berjuang penuh keyakinan, istiqamah jati diri, teruskan risalah Nabi. Mulia hidup dan mati, berjuang takkan berhenti. Astagfirullah wa yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Niscaya Allah akan menolong kamu dan meneguhkan pendirian kamu. InsyaAllah. Terus istiqamah. Dengan bismillah berjuang melangkah berpasti ikrar, lafaz syahadat arahnya pasti, bersatu hati redha Allah cita tertinggi. Langkah yang diatur tidak tanggas dan perkasa, lafaz yang ditutur benar berhemat dan berpada, tindakan berhikmah bertati pimpinan, membara semangat kerana kebenaran. Dan dari kota janji ditunaikan di usaha, jalankan kewajiban kalah dan menang, adat berjuang kejayaan terindah meraih martabillah. Iman undang kekuatan Islam syiar kebanggaan. Uang tali kesatuan, berjuang penuh keyakinan, istiqamah jati diri, teruskan risalah Nabi. Mulia hidup dan mati, berjuang takkan berhenti, berjuang takkan berhenti, berjuang takkan berhenti, berjuang takkan berhenti, berjuang takkan berhenti. Istiqamah. Takbir. Oh, semangat terus. Semangat terus. Jadi sebenarnya lagu ni, lagu Langkah Pejuang ni mendapat juga sentuhan buah fikiran daripada almarhum Ustaz Abu Bakar Cik. Alhamdulillah, jadi lirik tu makin mantap lah. Mula kami buat biasa-biasa je, bila Ustaz Bakar Cik tambah, alhamdulillah. Bakar semangat. dan almarhum pernah menjadi adun. Adun sini. Batu Rakit. Oh, Masya Allah. Banyak betul. Awak tak cakap Allah Tuhan. Dia orang tak cakap lah. Oh ni? Dia orang tak khabar. Oh, memang tak tanya dia. Okey, sebelum kita bagi mic kat abang Bob dengan Abang Zuar pula ni. Kami ingin memaklumkan bersama kami juga bawa album terbaru kami lah. Apa nak bagi tahu kan? Album apa tu? Album yang berjudul kompilasi Satu Amal, Seru Pembelaan. Seru Pembelaan, bukan Satu Harakah. Bukan. Versus Satu Amal, bukan. Kalau jumpa VS Satu Amal, VS Satu Amal tu bukan. Mana-mana, ni dia. Okey. Dengan harga istimewa, biasanya kami jual RM159.90, RM15.90. Masuk GST, bukan? Tak ada GST, kami menolak GST. GST kami payah. Kami payah. Tak payah pun. Biar kami rugi. RM15.90 kami jual malam ni dengan harga RM150. Taklah, RM10 Sahaja. RM10 sahaja. InsyaAllah kita boleh dapatkan di sana. Ada saudara kami dan juga ada cerita lah, cerita kami. dan ada badge, ada baju, badge ke badge ni? Beh. Oh, badge. Tergantung badge. Oh, tergantung bagi. Badge ni insyaAllah dah RM2 dia. RM2. Okey. Jadi boleh dapatkan di sana. Kita berehat seketika. Kita serah kembali kepada Abang. Bukan berehat, duduk. Duduk. Kami ambil 15 minit je. Okey, separuh. Kita tak rehat, kita duduk. Terima kasih. Sebelum kita sambung, kita ada satu pengumuman yang penting untuk tuan punya kereta NCC. Jauh tu. Jauh tu. 9 NCC 2342. Minta tolong ahli kereta kerana ada gangguan sikit tu. Jadi kalau tak alih, mungkin kita akan buatkan kereta itu sebagai cabutan bertuah menambah. Dia minta tolong alih lah. Alih je, lepas tu datang balik lah, jangan balik. Alih sikit je. Okey, kita minta maaf.
Kadang-kadang biasa. Jadi saya lagu nostalgia dengan lagu Langkah Perjuangan tadi tak disebut penciptanya. Pencipta lirik dia. Nostalgia tu lagu siapa yang cipta? Nostalgia tu penciptanya penerbit kami dulu. Siapa tu nama? Aminuddin Sani. Aminuddin Sani Rabbani. Dia daripada kumpulan Nasyid Rabbani. Oh, yang kedua? Yang kedua ni komposer dia. Dia lah yang mencipta lirik dan dia lah mencipta lagu. Nampak gaya anda, nampak gaya komposer tu nampak. Bapak tahu. Tapi saya boleh beritahulah sebagai orang yang biasa dengan buat lagu ni. Dua lagu tu dikategorikan dalam lagu berkualiti lah. Alhamdulillah. Lagu ni dia ada kualiti, kualiti maknanya ada lagu yang jenis bagus, ada lagu jenis tak bagus. Satu lagu tu jenis bagus. Cuma tahu berapa nostalgia tu dikeluarkan? 98. 98 tahun 98. Betul lah, saya tak dengar, saya belum insaf lagi masa tu. Sekarang dah insaf. 98 tu saya tengah rock lagi ya. Salim masa tu umur berapa tahun ni? 12 tahun. Tapi yang kita dengar tadi tu susunan muzik baru lah. Itu yang baru. Kalau muzik lama tu ada bunyi cengkerik, bukan bunyi apa? Rekod lama. Baik-baik, alhamdulillah. Dan yang penting tadi tu ada sedikit touch up daripada Allahyarham almarhum Ustaz Abang Kacik yang meninggalkan kenangan besar pada saya tu. Ustaz Abang Kacik, saya pergi dengan almarhum ke Sarawak masa pilihan raya Sarawak. Masa mula-mula saya baru masuk PAS, diajak pergi ke Sarawak. Saya berkempen di Sarawak. Saya masuk satu kampung, nak naik kereta masuk kampung tu, Masya Allah punya jauh. Sampai-sampai kita nak sembahyang isyak. Nama apa nama tempat tu? Sandung ke Semandung begitulah. Tapi ada Jaya belakang dia, Sandung Jaya ke Semandang Jaya gitulah. Tempat dia bagus. Tempat dia kalau kita pergi tu sampai ke pinggir jalan, tepi jalan tu dia orang tanam padi. Padi dia tak ada air. Padi huma dia tak ada air sampai tepi jalan. Jalan bukit ni. Oh, tepi jalan tu mana tadi tanah kosong dia orang tanam padi. Bagus. Masya-Allah. Tapi kerana padi tu tinggi sangat, kita tak nampak mana orang dia. Malam tu kita ceramah, saya dengan Ustaz kecil ceramah. Saya duduk tengok tuan rumah tu ceramah. Saya tanya Ustaz Bakar, Ustaz, ada orang ni? Dia kata ada ni, duduk nampak dia kata. Duduk dalam gelap dia kata. Saya pun iya ke? Lepas tu dia kata tak payah kita bagi anak ceramah dulu. Dia ceramah dulu lah, bukan main semangat ini. Orang biasa ceramah, anak tak biasa. Tu anak keluar ceramah sekejap anak berhenti tengok betul ke ada orang. Anak pun tak tahu ada orang ke tidak. Tapi masa nak balik kita dapat khabar kampung tu rupanya ada 60 orang saja. Tiap-tiap kali hari Jumaat tak boleh buat sembahyang Jumaat sebab tak cukup quorum. Tak cukup kali kena keluar balik lah Jumaat kena keluar semula lah. Solat Zuhur tak boleh. Kita pergi sembahyang surau dia, surau cantik, gadah semua tu susun, ada kipas, ada pun semua. Tapi tu imam tu Bilal tak ada. Jadi ini yang kita nak elakkan dalam masyarakat. Jangan masjid ada, surau ada, orang tak ada. Jadi kita nak tambahkan orang supaya kita ni semua hadir ke masjid, kita dekat dengan agama, betul? Tapi bila abang Bob cerita pasal semangat Ustaz Bakar walaupun orang sikit tak nampak pun berbeza dengan keikhlasan tengah orang. Bila tak nampak orang dia bersangka baik bahawa dalam kegelapan tu ada orang dia kata. Ya, nombor berapa? NCD. Ni malam ni kita acara selingan bahagian bilang nombor kereta BFN 9332. Orang suruh halih kereta ni nak keluar je. Jadi BFN 9332 biasalah. Jadi kalau kat belakang tu susah nak parking, bawa ke depan ni, parking depan kosong ni. Dia orang kan nak duduk parking kat depan. Orang tak suka cegah-cegah. Kita bawa kereta sini. Baik, terima kasih kepada Suatu Amal. Saya sebenarnya itu hari kita ada istimewa kan. Kemudian lepas tu kita di Hamas lagi di Selangor tu kan. Sebenarnya saya tak dapat dengar betul. Saya tak dapat dengar nyanyian tu kan apa. Pada masa tu agaknya sistem tu tak kena. Tapi hari ni dengan suasana yang tenang, dengan penonton yang Masya Allah. Saya tak pernah jumpa penonton baik macam ni. Biasalah pasal saya kan dulu daripada konsert-konsert rock,
Sarak lu tanya Zua, baru dah penuh dah bentar. Dah menangis dah bentar lah tu kan. Isi dah orang lagi. Dia semua elok, cantik, duduk. Tapi bila habis, surprisingly beri tepuk tangan tu yang hebat. Tepuk tangan tu maknanya dia appreciate, dia menghargai. Cuba beri satu lagi tepukan untuk Saudul Amal. Jarang-jarang ditepuk. Ini dapat penghargaan. Betul-betul. Itu bahagian Saudul Amal lah. Masing-masing manusia ni ada bahagian masing-masing. Kita tengok bahagian Zua pula. Lepas ni Zua akan bercerita. Tapi sebelum cerita, kerana dia seorang pemuzik dan penyanyi, dia kena nyanyi dulu lah. Banyak tukang cerita saya. Tapi lepas ni dia akan cerita. Jadi kita silakan Zua ke depan. Minta tolong naik, tolong set gambar, tolong. Tolong. Persiapan untuk Abang Zua ni kita. Ini first time satu amal dengan Abang Zua ni kan? Tak pernah sebelum-sebelum ni. Tak pernah? Tak pernah. Zua suara dia bass. Dia besar suara. Bukan bass lah, bass. Bukan bass, dia bass. Dia biasa kebanyakan orang yang jenis suara besar ni orang yang main politik. Main? Orang yang berpolitik. Orang politik suara dia mesti. Orang jamaah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak mengundi kami, siapa lagi? Itu cara dia cakap. Hanya kami yang boleh memakmurkan negara itu. Itu suara bass lah. Macam salah kenyataannya. Macam bunyi. Saya yang terrekod dan kuat. Okey. Bagi mic. Mic dengan mic stand itu. Mic stand. Jangan bagi mic saya. Stand ada stand. Habis stand. Stand. Ada tu belakang tu. Ni. Banyak. Ini nama dia mic stand tentang. Dia adik-beradik dengan Mike Hammer dan Michael Jackson. Mike Tyson dulu ni. Dia gini-gini. Ustaz kena bengkok kayak gini. Kayak gitu ke depan. Macam ni. Jangan straight naik dia tu. Tu tengok. Selain daripada penasyid, mereka juga biasa menjadi kru-kru di pentas tengok. Ini contoh. Boleh buat kerja, boleh nyanyi. Tolong-menolong. Ta'awanu 'ala birri wat Kita tak taqwa. pernah. Longgar sikit, longgar. Longgar ni kena panggil teknikal lah. Kena pusing ke belakang. Boleh? Tak jatuh? Jangan mic tu jatuh dengan suara-suara kena tunduk. Boleh? Okey? Tu bunyi gitar. Bunyi salam, macam mana salam sikit? Salam. Bagi assalamualaikum sikit. Assalamualaikum semua. Aku dah cakap suara. Silakan suara. Beri kata bukan pada suara. Bukan. Okey, sebuah lagu lama penyanyikan oleh Ramiz Sharif. Saya nyanyikan Olah Kembali dengan versi saya. Siang dan malam, surut dan pasang, mencari sesuatu kedamaian, mencari sesuatu
saudara, hidup ni satu perjalanan, ada kesudahannya. Terima kasih. Okey, itu dia. Lagu itu dicipta oleh orang Ganung. Nama dia Dr. Wan Zawawi, pensyarah antropologi. Dulu dia di Universiti Melaya. Dia cerita, kita nak tanya. Dan sekarang lama dah saya tak jumpa dia. Tapi Dr. Wan Zawawi ni asalnya orang Terengganu. Dia beri lagu ni pada Ramli Sarip pada tahun 80-an. Masa tu saya belum lagi berkenalan dengan Ramli. Saya kenal dia sebagai penyanyi, dia kenal saya sebagai penulis lirik. Kami belum berkawan. Dr. Wan Zawawi bagi lagu tu pada Ramli. Sebenarnya lagu tu tak habis. Dia tak habiskan. Dia tak tahu macam mana nak habiskan lagu tu, tapi dia bagi sebahagian tu pada Ramli. Kemudian Ramli bawa lagu tu. Masa itu fenomena lagu itu ialah antara lagu yang pertama dinyanyikan tanpa instrumen drum, tak ada drum. Lagu perjalanan hidup tu. Akustik. Kalau boleh mic dia mana bagi saya. Dia pasal dia pun dia tahu sejarah. Tu baru dia santai. Kalau tidak lantai. Jadi bila Ramli merakamkan lagu itu di studio Singapura, dia menggunakan satu jenis alat muzik daripada China yang tak pernah ada. Nama muzik itu Uhu. Siapa biasa macam nama gam tu? Macam nama gam tu? Itu yang kaki isak gam dia tahulah. Yang kaki seduk gam dia tahulah. Ni gam ni. Uhu ni instrumen sejenis macam viola daripada China. Siapa tengok cerita kungfu yang bunyi itu dia tu. Uhu nama dia. Dia ada 3 tali je. Dan itu antara faktor-faktor yang buatkan lagu tu berjaya. Selain daripada suara Ramli yang bukan serak-serak basah lagi, serak-serak kemarau dia panggil. Nak lebih kurang macam apa ni Zua nyanyi tadi kan. Itu dia antara sejarah lagu itu. Itu lagu yang namakan perjalanan hidup, yang mengisahkan manusia melalui perjalanan dia hingga ke sana akhir. Jadi sekarang kita nak dengar sejarah hidup Zua. Macam mana Zua daripada yang lu gua sampai jadi anak entah. Ini kita nak dengar cerita. Dulu dia lu brother, lu apa hal? Gua punya suka lah, gua belasah lu kan. Sekarang dia dah lain dah. Entah apa hal? Entah jangan main anak belasah kan. Benda sama, tapi hati sudah bertukar. Jadi kita dengar sikit cerita Zua. Lepas ini kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrarul anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Abang Bob, pengacara NAI, dan yang Ustaz yang hormati saya kasih, yang baik ilmu kan. Allah kita ni baru nak jengah. Janganlah begitu. Okey, tuan-tuan, nak cerita macam mana Zua ni. Kalau tengok saya main bass tu kita YouTube, take ekspedisi, saya main bass macam orang gila. Berlari sini pusing kepala. Saya tak sanggup tengok lagi lah. Malu sendiri lah. Tak malu. biasa tu. Nak kenal saya lah, tag YouTube lah. Dia jumpa ekspedisi kan. Mungkin ada yang tak tahu. Saya dulu keluar ekspedisi, ada kumpulan saya Viper. Lagu dia keagamaan dah, tapi dia jenis muzik masih heavy metal lagi. Nak tekan muda-muda rock ni kan, nak tarik dia. Bukan pun dekat agama. Viper bang, Viper. Viper kereta. Bukan Viper itu W. Dia V. Ular kapak. Nak ajak orang baik. Ular kan, nampak cerita ke bang? Dia selepas ekspedisi, dia bukan dia keluar ekspedisi, dia buat kumpulan Viper. Selepas kumpulan Viper, baru dia jadi tak apa. Viper tu saya sendiri menyanyi lah. Saya sendiri kompos. Ada album Viper tu? Ada 2 album. Lagu Nekat pernah dengar? Nekatku tinggalmu, tu ada. Kalau pernah dengar kat radio dekat Terengganu selalu keluar tu. Ustaz tak mengaku dia dengar. Macam-macam dia. Ustaz mengaku cara Saya sanggup dia. Saya rasa sedikit lah cerita tuan-tuan, kenapa Zua berubah. Budak-budak roh semua terperanjat, budak ekspedisi semua terperanjat. Hari-hari telefon nak main balik. Dia tak ada basis lagi dia kata. Dan ganti, tapi saya tak boleh lagi. Kenapa tak boleh? Kerana saya dah malu sendiri, tak boleh nak main bass lah macam dulu. Nak cerita nak tanya sebelum jauh-jauh lagi,
Saya pelik nama tu, Zua je ke nama abang? Nama saya sebenar Azwar. Azwar. Ada bin Muhammad Tasri. Itu panggil nama apa? Glamour lah, Zua. Macam kurma Azwar. Itu tak jauh beza lah. Masih Azwar lagi. Dia anak tu Azwar. Ada ni lah. Kalau Azwar masuk isteri pula. Tu perempuan. Orang saya lahir di Perak, pergi besar di Kuala Lumpur. Kecil-kecil dah di Kuala Lumpur dah. Pergi lahir kat sana. Biasalah mak balik kampung. Dia Ben Tamsi kan? Muhammad Tasri. Apa? Tasri. Jawa kan? Tak tahu lah nama tu apa. Jawa saya tak tahu. Jawa ni kita kena tahu. Saya tak tahu saya mana. Saya tahu orang Melayu je. Okey, tuan, cerita sikit lah kebebanan saya nak cerita pasal buku. Saya mana-mana cerita semua sama. Nak cerita berubah ni tuan-tuan, nak kata kita dah tua baru kita nak berubah. Ramai orang tua-tua tak juga berubah. Nak kata kita jatuh sakit baru nak berubah. Ramai orang sakit tak juga berubah. Nak kata kita jatuh miskin baru nak berubah. Ramai orang miskin tak berubah. Berubah ni satu hidayah. Hidayah ni milik Allah. Tapi kalau kita hari ni dan saya sendiri tak menghadiri majlis ilmu, pergi masjid, ke surau untuk mendengar tuan guru kita mengajar, mana mungkinnya dapat hidayah. Betul tak tuan? Itulah dia hidayah kita dapat. Bila kita ada ilmu, kita dapat hidayah. Tanpa ilmu, kita takkan dapat hidayah. Saya dulu mana hirau benda-benda ni, tapi suka pergi masjid. Nak pergi masjid dia pun memang tuan-tuan akan gelakkan saya, ketawakan saya. Tapi jangan ketawakan saya lah. Cerita dia tercetus satu hari, pengubah lagu saudara saya, kawan lah, sebaring dengan Bob lah, Nasir, tapi tak pula sebut nama beliau lah, dia dah tak ada kan dia, tapi sinonim dengan rockers lah dia. Satu hari dia meninggal. Dia secari-cari dia ada radio era dia mengatakan dia meninggal. Saya pun cari-cari jumpa dia Chowkit Road bersama Mak Cada. Betul Mak Cada? Orang KL pergi Mak Cada, Mak Dadak lah. Dia panggil, saya bawa dia pulang balik ke rumah saya. Dia rupanya dia hidup lagi. Dia sakit, saya pun rawat dia elok 3 hari. Kali terakhir tu, yang keempat dia telah pun pergi lah. Tak dapat buat apa kan. Tapi masa itu dia dah tak ada. Saya telah diamanahkan mengurus jenazah dia. Saya tahu rocker siapa, saya tahu kan, saya pening kepala, telefon orang, macam mana urus ni, telefon ni. Waktu saya hinggakan, saya telefon kawan-kawan yang ada. Kalau biasa kematian dia tu dihadiri oleh ustaz kan, Tok Imam, bila atau sekurang-kurangnya orang pakai kepiah. Tak ada. Hari itu kematian dihadiri oleh rockers satu Malaysia. Bayangkan tuan. Kenapa? Itu kawan yang saya ada. Saya belum kawan dengan pembawa ni, sebelum kawan yang ustaz ini kan. Masa tu tak tahu, saya dah pening. Telefon, jadi hingga kan jiran sebelah rumah saya mengatakan, Zua, ada apa? Rumah kau ni ada syuting filem. Saya kata syuting filem apa? Sifu dia meninggal. Dia lah bantu saya telefon ambulan, dan mengesahkan dia kematian, buat report polis semua. Habis selesai dia tanah perkuburan. Tapi masa tu siapa nak baca Yasin, tak ada baca Yasin di saya itu. Kerana saya sendiri pun tak tahu masa tu, belum belajar lagi. Jadi terbujur kaku lah tu, buat sedihnya gitu kan. Tu panggil ambulan, uruskan sampai ke dia dah siap ke bumi. Saya hari-hari termenung dungu gitulah kat rumah kan. Kawan-kawan ajak pergi show, saya tak nak pergi kan, saya tak nak pergi lagi. Saya terdengar, tiba-tiba termenung tuan-tuan, saya terdengar suara azan. Rupa-rupanya surah tu dekat dengan rumah saya. Dulu saya tak dengar, mungkin pekak, saya tak kata oleh kata dia. Saya tak dengar, barulah terdengar suara azan. Barulah terdetik hati tu nak ke masjid, nak ke surau. Tapi nak ke surau tu tuan jangan gelakkan saya lah. Memang memalukan lah. Saya pakai siap-siap pasar. Awal siap lah, pukul 5 lebih. Pakai lawa-lawa kerja Melayu. Kerja Melayu nak sembahyang asal maghrib kan? Nak pergi maghrib ni. Asal dekat rumah lah. Pukul 5 maghrib. Nak ke surau, nak pergi. Orang nampak patah balik. Lagi malu tak tahu orang nampak. Sekali perangai dia tu ulang 3 bulan tak juga pergi surau. Satu hari saya geram, saya hati nak ke surau juga. Saya tengok orang tengah rukuk, saya mencelah masuk. Orang tak nampak. Itu jangan ketawa saya. Kenapa? Malu. Tak pernah pergi surau masa tu kan. Saya orang tengah rukuk, saya masuk. Imam Assalamualaikum, saya cabut lagi. Perangai macam tu pun dah 3 bulan juga saya buat perangai. Tapi satu hari ada seorang hamba Allah menegur saya lah.
tegur saya perangai ni. Lama-lama jadi sahabat dengan dia, dan saya berjinaklah di surau tu, di masjid, dan banyak belajar ilmu hingga 8 tahun belajar khidmat, muazzin, itulah dapat ilmu lah. Itu saya kata anak muda, datanglah ke masjid surau untuk kita belajar. Kalau ustaz-ustaznya dah belajar kolej, dah universiti, tak apa, yang kita roka mana nak belajar. Di situlah saya pernah juga, malah kita dah berubah nak belajar agama ni, pernah juga kawan saya ajak belajar tempat lain. Saya pun mulai ikut dia dekat Damansara tu. Oh, zikir bandi gendang-gendang kan, berzikir lah. Tengok-tengok kedian ni, Allah mak, salah tempat aku ni. Rupanya salah tu. Itu saya tak salah tempat saya. Saya pun ikut kawan saya pergi ke Kelang. Dia kata belajar sana aku ni. Oh, tengok kawan tu janggut, sorban, oh neraka ni. Ini betul-betul ni kan. Saya pun belajar lah, ikut-ikut. Tengok sembahyang lain macam. Alamak, Syiah pula. Allah, lain. Salah tempat lah dia. Lepas tu ada kawan-kawan dia ajak pergi mana, besuk lah. Ayapin. Oh, Langit. banyak hati masuk belajar dia pasal Ayapin ni boleh ubah orang. Dia hafal Yasin gitu. Saya pun ikut lah. Lama-lama saya fikir, tak boleh ni, tak lah tempat ni kan. Tak jadi pergilah. Itulah kita hari ni datanglah Masjid Surau. Kenapa? Masjid Surau Kota rata-rata mengamalkan sunnah wal jamaah. Jadi kita tak malu kita nak bertobat ni. Salah tempat, lagi salah tu pergi nanti. Itu saya kata anak muda, mana-mana pun cakap macam ni je. Betapa kita artis ni, ramai orang tarik, nak tarik kita. Saya pun belajar macam-macam belajar. Bukan silat pun belajar, semua belajar. Dah lah pening kepala. Kita tak tahu kan mana betul. Itulah kita datang lagi surau ke masjid. Sebab tu tahun lepas yang terakhir artis ni banyak kita berusrah-usrah lah. Ustaz mengadik usrah kan. Jumpa Ustaz Ridwan Mano, baru saya dapat jumpa dia, baru saya dapat tahulah. Kawan yang dia Ustaz Mano ni pun dia hati rockers juga. Itu saya rapat dengan dia. Saya kena saya bantu dia PRU 13 kat Besut, sebulan 2 besuk tu. Jadi orang ingat saya orang Besut pula. Kenapa saya kawan dengan dia? Masa tu saya ngadi usrah, rumah pembuat baru saya usrah lah. Terakhir saya usrah dengan Morobi kita, itu Ustaz Dato' Rondin. Di Kajang kan. Nak pergi tu pun ya Allah, bukan senang. Semua call nak pergi ni berminat, lama-lama tak jadi, balik lah susah parking macam-macam. Kita nak jumpa Morobi ni bukan senang kan. Ini ulama, bukan orang sembarangan kita nak jumpa. Lama-lama tu balik lah, tak pergi. Yang hadir pun beberapa orang lain, tak apa kan. Tapi saya nak juga pergi. Saya nak jumpa macam mana jumpa Morobi kita ni kan. Saya pun jumpa hati perempuan, jumpa menangis, tak berkata apa. Saya mau cakap pun tak boleh kata apa. Tapi saya pendekkan cerita lah. Ustaz Rondi pun bagi perangsang pada kamu, hati artis ni, dia kata tariklah peminat kamu, tariklah pengikut kamu ke arah Islam, kata. Kalau artis menyanyi, ni lagu-lagu yang boleh menyedarkan kita, menyanyikan lagu-lagu yang ke arah Islam untuk bantu agama Allah ini. Di situlah saya dapat satu suntikan, dan saya dapat tahu bahawa Islam ni tidak melarang berhibur kan. Tapi jangan hiburan yang melampau, melawan memang tak dibenarkan lah. Tapi hiburan yang dengan lirik-lirik yang baik, mengingat kita sambil menyanyi, kita ada ingat diri kita dan ingat diri orang. Jadi puja Allah saja. Puja selain Allah tak boleh, kata dia. Bisu saya pastikan saya buat serit dakwah. Ni kongsi tak nak pergi lah. Saya buat serit dakwah. Saya di Penang bersama Ustaz Afnan, kita buat serit dakwah sana. Petang tu kedai tu top dengan air ketum. Kedai tu memang ada lesen lah. Ustaz Afnan kata, Zua, berani tak basking kat kedai tu? Berani, tak ada masalah. Saya pun basking, nyanyi lagu-lagu, tapi nyanyi lagu-lagu evergreen lah, tak boleh lagu dakwah. Lari ni lagi saya nyanyi lagu ada Future Night, Saja Fortune, semua ada water. Budak kata, bro, lagi tu. Dia minta lagi, kata, okey, malam ni datang pantai, kami ada buat konsert. Dia pun datang ramai. Malam tu kita sistem pun kecil kan, orang tak ramai. Datang, saya nyanyi 2 lagu je tuan. Selebihnya Ustaz Afnas Tazkirah. Jam dia orang. Tak nak dia dengar. Itu cara dia pancing. Jawab. Lepas tu kami pergi Kajang, Jalan Reko, pasar malam dengan Ustaz Rahmano. Saya nyanyi tu lagu, budak perempuan ramai. Saya berhenti kejap, Ustaz Rahmano Tazkirah. Dia dengar juga, nak lari menyanyi balik. Nak tanah budak-budak dia dengar. Pasal apa? Kita kalau di masjid di surau, tentu orang baik-baik datang. Yang di luar pasar malam tu, siapa nak tazkirah dia orang? Jadi cara saya buat gitulah. Di Melaka, kita buat di Bandar Melaka, saya nyanyi 2 lagu, budak datang ramai. Kita semua daripada asar, maghrib, ustaz tu solat dekat situ juga. Dia tunjuk macam mana ambil wuduk dengan air mineral kocik kan.
Sampai 4 orang boleh wuduk. Di sini saya pun dapat belajar agak. Oh, mineral dia boleh wuduk kan. Jadi budak-budak awak tengok nampak, alhamdulillah 2-3 orang dia ikut kami semayang maghrib masa kesu. Itulah saya buat cara yang apa yang saya ada kemahiran saya, tarik mereka ni. Saya buat di Santa baru-baru ni di Santa Market Kuala Lumpur. Ramai yang budak tengok. Dengan nama saya, dia mesti main gitar, dia sonok, saya goreng-goreng lah. Orang ramai datang. Lepas tu saya berhenti sekejap, membuat tazkirah. Jadi dia dengar, nak tak nak dia dengar. Kita nak, bukan apa, nak menyedarkan semua. Sampai itu kita dah insaf, kita pun nak menyedarkan orang ramai. Macam mana dulu saya tu konsep sebelah sini dihadir oleh ribu-ribu anak muda. Kalau tuan tahu memang cerita di Shah Alam sampai di Kedah 60,000 hadir MCDC nak tahu. Memang tersuruh lah dulu. Sampai kami pergi Endon, Brunei. Bayangkanlah. Jadi saya pun budak-budak ajak main balik, saya tak boleh kat. Pasal apa kita nak main dah malu dah. Saya kalau main bass tu dah tunduk dah ke bawah. Tengok muka orang tak lalu. Tak boleh. Pasal apa ilmu tu dah belenggu di kepala kita. Tak ni. Ayah kita telefon ajak main tak boleh. Kamu saya tak boleh teruskan. Saya nak cara saya begini sekarang lebih senang. Walaupun tak berapa duit pun tak apalah. Dia orang juga bagi saya duit banyak pun tak perlulah duit dia. Dia dapat ala kadar cukup lah. Saya pun dah dapat kerja, insya-Allah, alhamdulillah kan. Jadi saya buat dakwah macam ni. Saya nak buat sedikit dakwah lagi supaya nak tarik anak muda ini cinta pada agama Allah ni. Itulah saya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jadi perjalanan hidup Zua, sebab itu dinyanyikan, di manakah berakhirnya perjalananku ini. Itu dia. Akhir-akhir mati ya. Mati, masuk kubur. Bila dah masuk kubur tu banyak orang mati dia minta nak balik-balik. Bila dia mati dia minta Tuhan nak balik-balik ke dunia. Nak buat amal yang tertinggal dulu. Tuhan kata tak, sekali-kali tak boleh dah. Kau dah mati, depan kau ada barzakh. Tunggu sajalah hari kebangkitan, iaitu Yaumul Mahsyar. Kita bangun nanti pada mahsyar. Situ nantilah baru nak impon pahala. Buat baik berapa banyak, buat jahat berapa banyak. Itu perjalanan kita. Manusia ni dalam Malaysia ni habis lagu dah dibuat dah. Habis lagu. Segala peristiwa ada lagu. Saya duduk lama, saya tulis lagu. Saya tulis lagu lebih kurang dalam 350 lagu. Saya tengok semua lagu ada. Budak beranak dia tulis, bila engkau dilahirkan, kau menyinari alam. Lepas tu kau tak tahu mana bintang, mana bulan. Lagu Melayu, JJ nyanyi lagu tu, lagu Filipina. Lepas tu bila besar, ada ke lagu besar? Ada. Lagu budak besar, besar sikit. Lekaslah besar, si manjaku sayang, minumlah susu cap junjung. Dulu orang dulu ingat lagu tu. Lagu tu. Lepas tu besar lagi. Besar macam mana? Kahwin. Dia belum kahwin lagi. Bila dia besar dah makin besar, dia akhir balik. Akhir balik. Lagu akhir balik pun ada. Di malam sepi aku bermimpi. Mimpi apa? Besok bangun aku mandi. Tu mimpi akhir balik. Lepas tu bila dah ada akhir balik ni, baru budak-budak ni dia pandai mengorat. Lagu mengorat pun ada dia buat. Mari bermain tali, pegang hujung tali. Make sure you pegang tali, alamak haram pegang kaki. Ada buat dulu dia mengorat. Dia buat lain, dia orang semua tahu. Lepas mengorat apa? Bercinta. Bercinta ni dia lain. Orang lelaki bercinta, orang perempuan bercinta, dia berbeza. Orang lelaki kalau bercinta dia relax. Dia nyanyi lagu, kalau hatiku sedang rindu, pada siapa aku mengadu. Relax. Perempuan kalau jatuh cinta, penawar rindu, boleh putus, mati. Putus orang mengeng, mati. Pasal rindu ya pasal. Begitu juga kalau putus cinta. Orang lelaki putus cinta relax. Mengapa tiada kau maafkan? Relax ya. Perempuan kalau putus cinta, hati membeku, mati. Putus. Putus. Beza. Itu beza lelaki perempuan dalam lagu cinta. Tapi kalau buat lagu untuk perempuan yang jadi ibu, banyak. Ibu, ku tahu kau
kesepian ibu, kan? Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku, ibu. Ibu misali, ibu sejati, ibu. Tapi lagu untuk ayah, ayahku kawin lagi, hati biasa. Hati biasa. Ini yang susah. Ibu lain, ayah lain. Tadi dah. Bila bercinta, biasanya bertunang nak kahwin. Sebelum kahwin bertunang kan. Bertunang ni merisik khabar tu yang pergi bertunang. Bertunang merisik khabar. Macam lagi merisik khabar sah? Jangan bohong. Alim betul tadi. Memang ingat. Milik siapakah gadis ini? Ya nah. Apa? Merisik khabar tu. Betul. Dengar tapi tak tak itu lain tak apalah, mana dia nak menyiasat. Betul lagi bertunang. Bila bertunang lelaki tak ada. Lelaki tak pernah menyanyikan lagu bertunang, perempuan saja. Dia nyanyi lagu tengah jemur kain tu. Apa lagu dia saya tak ingat tu, Jerasid nyanyi ke. Apa lagu dia? Berdebar rasa hati. Bilakah sampainya nanti masa yang ni macam tu lah dia nyanyi bila nak kahwin lagi tu kan. Dia duduknya pasal risau jadi ke tak jadi semua ni. Lelaki tak ada, lelaki sibuk siang malam tanpa poster nak pilihan raya dia tak ada, dia tak pergi, dia sibuk. Tapi lelaki-lelaki kahwin. Kahwin macam lagu ada gununglah banang gunung Serawa, bagailah pinang dibelah dua, ya naam siji cukup 9 bulan buah pinang jadi buah kelapa pecah. Itu yang kahwin. Yang tak kahwin ada ke? Ada ke yang tak kahwin? Yang tak kahwin apa nak jadi dia buat. Apa nak jadi sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa nak jadi? Macam mana nak jadi? Mula-mula pinang gadis daripada Kelantan, kulitnya putih, tayang bentisnya sikit bentan. Kelantan kan dia kuat pergi pasar ni kan, betis muka perempuan dia. Bila dah confirm dengan Tok Kadi, duduk bersalam, masa hulur tangan baru tahu yang calon dia tu jantan. Rupanya perempuan dia, yang bentan tu jantan rupanya. Tak jadilah lagi katanya. Apa nak jadi? Tak jadi kan. Lepas tu dia kahwin dapat anak nyanyi lagi. Kini aku gembira, yang kutunggulah tiba, anakku lahir sudah, hai anakku yang pertama. Dengar, siapa pernah dengar lagu dia nyanyi anak kedua? Tak pernah. Anak pertama dia nyanyi, bini nak beranak, anak kedua dia telefon, bang nak beranak ni. Naik polis lagi dah, naik taksi beranak ke hospital. Itu kan dah hajar itu anak pertama. Begitu lelaki ni kerja. Tu kan. Lepas tu dah lama dah tak menyanyi. Senyap. Anak kecil pun dah besar, pergi sekolah semua. Satu hari bini nyanyi. Lama tak dengar. Tiba-tiba bini nyanyi. Dia balik pinggan mangkuk, periuk belanga habis. Terbalik dapur-dapur. Pegang. Aku tak mahu jikalau aku dimadu. Tiba-tiba bini dia nyanyi. Tak tahu siapa. Orang semangat, ini mesti ada hal ni. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku, baru saja kau berada. Itu semua dia. Lepas tu kita pun tengok anak dia nyanyi lagu yang tadi tu. Anak mak bapak duduk dalam tepi pantai, batu rakit tu, sambil makan udang celup tepung. Ayahku nak kahwin lagi, dah masuk dah 2 kali, nangis sedih. Ayah cari ayah tak ada. Ayah nak pakai tu, senangnya dalam hati kalau beristri 2. Ayah dia. Dia macam-macam tu. Lepas tu tak undi-undi tak jadi cerai buat lagu juga. Cerai. Dengarlah wahai jandaku, kata dia. Carilah jodoh yang lain, jangan kau buat tak tentu, berdosa jikalau tak kahwin. Nampak dia nasihat, sayang dengan janda. Habis semua cerai dapat begitu. Semua lagu dah buat. Yang tadi perjalanan hidup, yang tadi langkah perjuangan, yang tadi cerita masa kecil dia, masa sekolah kecil-kecil, lagi dalam semak, tak buat hafazan apa semua, lentang pukang, dah buat lagu nostalgia. Semua orang ada lagu. Sebab tu orang kadang-kadang kalau dengar lagu boleh rosak. Bila dengar Ellie Cat nyanyi, andainya aku pergi dulu sebelummu,
belum mati lagi kekasih dia tu, nangis ya. Duduk berdua kat pantai, kalau lah abang mati dulu, kalau lah yang mati dulu, macam tu. Jangan dua-dua masuk neraka tu. Dengan tak ada ikatan kahwin, duduk dalam gelap, duduk menangis dengan lagu yang likat. Jangan. Lagu ni kadang-kadang boleh merosakkan. Sebab tu suara kata kita cari lirik yang baik, lirik-lirik yang elok. Lirik-lirik ni termasuk, kalau dalam lagu dia termasuk berakhlak. Kalau dalam perbuatan, dalam kehidupan, perbuatan tu akhlak. Dalam lagu, penulisan tu adalah akhlak lagu. Melodi tu macam-macam boleh buat, macam-macam boleh buat. Tapi apa yang nak dikatakan? Apa yang nak dikatakan? Sebab tu orang senang menyebut nasyid. Pada orang nasyid tu semua baiklah. Bukan sekadar nasyid itu. Kalau kita dengar nasyid Mesir, dengar nasyid Mesir, lain macam. Dia ajak pergi disko pun ada, dia ajak naik ke atas pun ada. Saya dengar lagu-lagu nasyid. Dia kata-kata yang baik itu akhlak lagu. Kalau lagu tu lagu rock, satu demi satu ku atur langkahku, meskipun perlahan tapi tegas. Ada kata lagu tu cerita satu demi satu, mengatur langkah tapi tegas, nak mengubah pilihan raya 14. Okey, tak ada. Tuan kena tak? Boleh kita. Okey. Baik, kita dah dengar lepas ni satu amal nyanyi lagu apa pula yang telah dirakamkan, yang telah direkodkan. Tetapi sebelum tu kita abang anak-anak kencing anak kencing tak pun. Lepas kencing balik-balik sebab kita nak buat kutipan sekarang ni. Jadi mana dia petugas-petugas yang nak buat kutipan tu bersiap sedia walaupun gelap. Ni saya nasihatkan kepada penonton, dalam gelap ambillah kesempatan. Sebab bila kita bagi sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Ini maksudnya dalam gelap celup, ambil bubuh tak tahu berapa. Jadi orang tak nampak dalam gelap. Jadi kita bagi dengan ikhlas, seikhlas hati. Mana petugas-petugasnya? Mana? Ada. Tu petugas-petugas tu yang ini duit ni bukan untuk saya, bukan untuk Zua, bukan untuk suatu amal. Kita semua dah ambil pun dah luar dari itu lagi, dah bayar, dah habis lah. Ini duit untuk perjuangan. Jadi tuan-tuan sila dengan seikhlas hati ya, seikhlas hati. Jangan terasa hati selepas memberi. Nanti hilang pahala. Jadi terimalah dengan seikhlasnya, kerana percayalah bahawa dalam Islam ni, percayalah kalau nak kaya banyakkan derma. Jangan kedekut. Kalau kedekut makin lama makin susah. Kebanyakan orang yang dah mati, dia nak bangun balik, salah satu amalan baik yang dia nak buat sangat ialah bersedekah. Jadi sedekahlah tuan-tuan. Sambil itu supaya tuan-tuan tak terasa dengan nilai 100 ataupun 500 ringgit yang tuan-tuan bagi itu, saya persilakan satu amal untuk menyampaikan lagu Dermalah. Ada? Silakan. Terima kasih Abang Bob. Jadi insyaAllah saya tertarik dengan cerita Abang Zua tadi. Cerita Sifu dia. Dan cerita apa ni, perubahan dia lah. Perubahan Abang Zua. Cerita sejarah dia. Kalau lagu CINTA tu ekspedisi ke bang? CINTA. Tiba-tiba terfikir apa lirik baru bang. CINTAILMU kefarduan ilmu menyuluh kehidupan. Tu tak fikir yang kamu dapat ilham tadi kan? Tadi juga cerita. Boleh bang? Boleh. Jadi okay. Lagu setelah mendengar kisah Abang Zua tadi, perubahan kita hidup dengan dunia ni, ada kefanaan, ada apa ni? Tadi Abang Bob saja tak cerita pasal mati. Tak baik. Tak cerita. Kita nak sambung lagu yang menceritakan tentang ketidakabadian kita kat dunia ni. Kita hidup ni tak lama, sementara je. Jadi gunakan masa yang ada untuk buat yang sebaiknya, menjadi apa? Hamba Allah terbaiklah. Ya, insya-Allah. Jadi terima lagu seterusnya lagu Fana. Track 10. Track 10. Kita teruskan menderma seikhlas hati. Tapi untuk saudara Hasrul special. Semua sementara, tiada yang selamanya. Ia pinjaman cuma, gunakan sebaiknya.
Demikianlah lagu yang berjudul Fana. InsyaAllah akan dimasukkan ke dalam album terbaru kami. InsyaAllah akan siap menjelang tahun depan lah, insyaAllah. Ya, jadi mudah-mudahan ada kesannya kepada hati kita yang mendengar, insyaAllah. Jadi malam ni kami ingin, suka kami mewar-warkan ataupun mengumumkan. Kami sebenarnya ada seorang surprise, ada satu surprise, ada satu kejutan malam ni. Surprise. Ya, itulah kami ingin menyampaikan hadiah, hadiah istimewa kepada salah seorang follower Facebook kami, pengikut Facebook kami yang sangat setia memberi komentar, yang like, semua sekali lah, dukunglah apa saja, yang sangat aktif. Kita kata antara follower terbaik Facebook dari kami. Wilayah Terengganu ke Batu Rakit? Sini ya. Ada. Jadi kita akan mempersilakan saudara Hairi Haji Azaki. Ada datang tak kat sini? Ada tak? Ada. Tadi rasanya on the way tadi. Saudara Hairi Haji Azaki, InsyaAllah akan mendapat sehelai t-shirt kita semua Al-Qassam, antara lagu terbaru kami lah. Saudara Hairi. Tak ada kan kita lah. Okey, tak sampai kita teruskan dengan lagu kedua kita lah. Ataupun lagu yang akan menutup persembahan Satu Amal pada malam ni lah. Jadi lagu yang paling hangat. Orang kata lagu yang Bapak sebut mula-mula tadi. Mula-mula tadi yang semangat kata. Siapa yang pernah pergi di istimak tu, bawa di istimak di Sula, ada dengar lagu ni kan? Lagu tema istimak yang berjudul Wa'tasimu. Apa maksud Wa'tasimu tadi? Yang kami pakai baju ni, Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu. Ayat-ayat penuh ni macam mana? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maksud dia apa Sami? Berpegang teguhlah kamu dengan kami Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Nak berpegang teguh pada Allah tu kena ikut apa jalan yang Rasulullah ajarkan, yang diwarisi oleh para ulama lah, insya-Allah. Ada mesej syirat di situ. Okey, lagu Wa'tasimu. Siapa yang tahu boleh nasyid sama-sama, insya-Allah. Kita sama-sama melangkah kalimat thayyibah. Boleh juga, boleh kan? Dah boleh dah. Wa'tasimu. Ya ayyuhal muslimun, nahnu ummatun wahidah, wal an qad hana waqtul wahdah, wa la taliqu min al adawah wal khusumah. Inna nasrallah ma'al jamaah, fasiru ala barakatillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ummatan muslimin wa'tasimu bihabli rabbil alamin. Ittahidu ya ummatan muslimin wa'tasimu bihabli rabbil alamin. Majtami'u wa la tafarraqu wa jahidu la taqnatu. Majtami'u wa la tafarraqu wa jahidu la taqnatu. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La
السلام ونحن قدوة يا أمة السلام فنراوي السقام ونطفئ الظلام سنضيء العالم بنور الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا الرحمن والقبلة واحدة كتابنا القرآن وكلنا إخوة ربنا الرحمن والقبلة واحدة كتابنا القرآن وكلنا إخوة كبنيان مرصوص كجسد واحد نشد بعضنا بعضا طول الحياة كبنيان مرصوص كجسد واحد نشد بعضنا بعضا طول الحياة اتحدوا يا أمة المسلمين واعتصموا بحبل رب العالمين اتحدوا يا أمة المسلمين واعتصموا بحبل رب العالمين فاجتمعوا ولا تفرقوا وجاهدوا لا تقنطوا فاجتمعوا ولا تفرقوا وجاهدوا لا تقنطوا لا تقنطوا Takbir! Takbir! Allah! Takbir! Allah Akbar. Jadi sekian saja persembahan daripada Satu Amal. Kita akan teruskan dengan cakap lagi. Cakap. Dia tinggal apa buat? Kita sendiri. Saya duduk. Ya bukan senang nak dapat duduk macam ni. Betul. Depan orang kan, orang ramai kita duduk seronok macam ni. Jadi lagipun kita pun dah sampai penghujung, sebenarnya hampir penghujung. Itu dia Satu Amal. Dalam tu ada cerita daripada surah Ali Imran, ada daripada surah Saf, surah As-Saf, semuanya menceritakan perkara yang baik-baik supaya kita bersatu padu, supaya kita berganding bahu, mengukuhkan antara satu sama lain. Supaya apa tuan-tuan? Kita ni bukan apa. Bila ada masalah, bila timbul problem, kita sibuk, kita bising, kita demonstrasi, kita tunjuk perasaan, kita tak puas hati, kita rasa banyak benda orang buat kat kita zalim. Tapi bila kita ada peluang untuk mengubah keadaan supaya menjadi lebih faham, dekat dengan Islam, kita tak ambil peluang. Kerana kita selalu terpengaruh dengan duniawi, terpengaruh dengan wang ringgit, terpengaruh dengan kadang-kadang orang beri janji-janji baik. Tuan-tuan, jangan percaya sangat dengan janji-janji baik kalau tidak beralas dengan apa yang diberi itu adalah ikhlas kerana Allah. Kalau apa yang nak dibuat itu bukan kerana Allah, janganlah kita tuan-tuan senang terpengaruh. Sebab nanti kehidupan kita ni menjadi kehidupan yang sia-sia, rugi, masuk neraka. Jadi ada peluang kita nak tegakkan Islam ramai-ramai. Ini bukan kempen, ini realiti. Ini realiti. Orang semua tahu saya orang PAS, tapi saya tak marah orang UMNO pun, saya tak marah orang DAP pun. Pasal apa? Selagi mereka tak tahu, mereka tak masuk tentang kebenaran. Bila tahu, orang akan pegang kebenaran. Walau di mana pun dia berada, dia akan tetap dengan kebenaran. Itu yang penting. Jadi sesama kita ni, kita kena sentiasa berakhlak dengan bercerita tentang perkara-perkara yang benar, berkata dengan kata-kata yang baik, maka Allah akan ampunkan kita. Itu salah satu berkata dengan kata-kata yang baik adalah sebahagian daripada ketaatan kita kepada Allah. Dan wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dan siapa yang taat pada Allah, bukan cakap-cakap baik saja,
dengan berakhlak baik, dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz-Ustaz tadi, mengikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bila kita taat pada Allah, faqad faza fawzan azima, maka akan diberikan kemenangan yang besar pada mereka. Menang ni Allah beri hadiah, bukan kita boleh beli kat Maidin, bukan ada dalam kotak, bukan ada dekat ICT kan celup tepung, tak ada. Ini kita kena taat pada Allah, maka kita akan dapat kemenangan. Itu dia. Okey, Zua nak nyanyi satu lagu terakhir kan, nampak je tak siap ni, boleh? Satu lagu last, Black Magic Woman. Kau jalan apa? Lagu apa? Kita nyanyikan lagu Zua terakhir, lepas tu kita tutup majlis. Malu bertanya kawan. Lagu apa? Lagu apa? Malu bertanya kawan. Okey, Zua relax, Ustaz nyanyi. Lagu apa tajuk? Anda pun lupa lagu tu. Kursi itu, kursi. Semara impian. Betul. Tajuk lagu apa tu? Semangatnya hilang. Lost Spirit of the Way. Lost Spirit of Tambun. Lost Spirit of Tambun. Bawa ini penuh. Stand mic kan tu. Stand ni mic mikrofon satu. Ini tiang. Ada. Tentang tengok yang di petang baju putih ini adalah bekas pada dari rap. Sekarang dia dah insaf, dia bersama-sama dengan Zua. Seorang dari rap, bekas stuntman, semua dia. Dia biasa bekerja jadi zirapah, semua dia. Apa bang? Lagu apa ni? Semangat hilang. Cuba nyanyi. Boleh backup. Dia kalau lupa tak apa, sebab dia semangatnya hilang. Hilang memang lupa. Semangat hilang kot. Penyanyi satu. Saya tak ingat diri lah. Suara. Saya takkan nyanyi lagu spesi. Saya takkan menyanyi lagu ni. Kalau tuan-tuan nak nyanyi, saya boleh main gitar. Pasal dalam ekspedisi saya musician. Saya main bass. Saya main bass untuk ekspedisi saja. Tapi sekarang tak nak lah. Saya menyanyi lah dengan gitar saya ni. Okey, saya nyanyi lagu ni. Ini lagu terbaru saya. Mungkin akan muncul lah. Lagu bertajuk Betapa Menyesalnya Kau Tak Menuntut Ilmu, tuan-tuan. Saya abadikan lagu ini. Kesalahanku yang lalu, bimbinglah daku jalan yang benar, jalan yang lurus diredai. Aku hanya insan biasa, tak terlepas segala dosa, kerana ilmu kurang di dada, penyesalan makin terasa.
bersama-sama ini. Itu lagu saya dari Menyesal Tak Menyesal Kamu. Assalamualaikum. Takbir. Apa tajuk lagu tu? Penyesalan. Penyesalan. Itu menyesal. Menyesal dahulu pendapatan. Menyesal kemudian mendapatlah kau. Itu. Jadi itu dia lagu daripada Zua. Bukan malam ni kita tengok suatu amal nyanyi banyak, Zua nyanyi sikit. Bukan apa, pasal lagu suatu amal memang dia nyanyi, memang dah liriknya memang untuk nasyid, memang untuk suasana. Zua banyak juga buat lagu, tapi lagunya masih berada di duk beratur dekat majlis fatwa kebangsaan. Tengah nak disahkan yang mana halal mana haram boleh nyanyi. Ada sikit-sikit dia bawa. Dan kali insya-Allah lepas pada ni masa pun tahu kalau Ustaz Fakhrul Razi Imam Muda asyik tak datang aja, ambil Zua, baju dah hitam, bos luar putih, belikkan ke leher, buku biar putih, dah jadi sautul amal. Baik, kita malam ni rasanya semua dah lengkap, kita dah jalan semuanya. Kita minta maaf kalau ada apa-apa yang tercacat, tercela dan sebagainya, kami berada di atas pentas. Jadi malam ni kita tukar sikit format. Kita akhirkan majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Lepas tu kita akan silakan sautul amal. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia nama sautul amal, suara amal. Jadi dia kena banyak buat amal. Dia jangan nak kira bayaran, dia kena buat amal. Dia amal. Kau nak amal sangat, kau buat amal lepas ni dia akan nyanyi satu lagi lagu penutup. Dia sebelum tu sama-sama kita bacakan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah wa bihamdihi, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tutup bersama pentas kita malam ini dengan satu lagu daripada Sautul Amal. Kita persilakan Sautul Amal. Okey, terima kasih. Sebelum itu sambil seminggu berdiri, dia jangan lupa bukan amal semata-mata. Ini ada satu CD 16 lagu. Dia pujuk balik 16 lagu. Ada dijual di sana dekat lampu kelip-kelip ke? Bukan dekat ada yang ini hijau tepi pameran ni. Ada yang melambai tu. Ada kat tepi pameran tu ada jual 16 lagu, harganya RM10. RM10. Mana nak dapat? Selalu RM16 10 lagu. Ini RM10 16 lagu. Jadi malam ni baru kita dengan 5 lagu. Selebihnya ada dalam sini. Lagunya sedap, mukanya handsome, packingnya cantik, macam ni 2 tahun simpan pun tahan. Packingnya tikus tak makan. Okey, silakan satu amal. Okay, jadi terimalah lagu terakhir kami. Lagu yang berjudul kompilasi itu sebab kita menyanyi seluruh pembelaan. Satu album kami. Tapi bila dengar cerita Abang Zua tadi, kita rasa terpanggil lagu-lagu sambung cerita tu dengan lagu kita kan. Jadi saudara Zairi Hazri tadi yang kita sebut nama tadi ada sampai dah ya belum? Yang tadi. Ada saudara Hazri. Alhamdulillah. Abang, itu upah abang promote. Abang promote jadi dah boleh shopping. Nak promote sekali lagi boleh? Boleh. Dapat satu lagi. Jadi kalau saudara Harry sampai nanti, harap ke berjumpa kami lah, insyaAllah. Terus kemutas. Jadi terimalah lagu terbaru kami, Seru Pembelaan. Cerita apa Seru Pembelaan ni? Track nombor berapa kali? Nombor 7. Okey, sementara cari track, kita cerita sikit mengenai tentang pembelaan ni. Lagu yang menceritakan kepada kita untuk kita sama-sama membantu umat-umat Islam yang khususnya berada di luar sana. Kalau bahasa Terengganu cakna, peduli dengan nasib umat Islam. Yang terbaru nasib pelarian Rohingya yang ditolak, dihalau oleh semua negara. Memang kesianlah kita sini, alhamdulillah duduk aman kapal-kapal di tengah samudera. Kesian, memang kesian. Okay, itu terimalah lagu yang berjudul Seru Pembelaan. Ada, jumpa track dia. Okay, jumpa track rekod.
Okey, naik tangga. Oh, hadiah untuk follower. Follower pengikut terbaik Terbaik bagi kawasan Batu Rakit. Ya. Oh, kelas. Umur berapa interview sikit? Interview sikit. Tengok umur berapa, dah kahwin ke belum, anak berapa. Okey. Baru sampai? Kau siapa lambat? Apa siapa lambat? Abang tanya. Kau siapa lambat? Solat tak lagi. Umur berapa?